cerita pasal senior lawyer buat kes and kenapa kes tu boleh menang sebab teknikal je lah, sebab apalah. Dia praktis pun tak, tapi dia boleh komen kerja-kerja peguam-peguam yang bagus yang dapat 30-40 tahun, dia boleh komen kata teknikal dan sebagainya. Lebih teruk lagi, dia cakap I punya content buat POV daripada sudut pandang seorang hakim. Lagi dah teruk. Hai, Assalamualaikum. Panas lah. Semakin panas lah sembang dengan kaki sebelah ahli neraka ni. Tapi macam banyak lagi benda nak tanya. Okay, kita teruskan je terus. Okay. Mak Nur tengok kan sekarang kan? Kat social media bila Mak Nur scroll je. Asal scroll je ada je. Macam dulu waktu zaman PKP. Mak Nur sebenarnya follow akak waktu zaman PKP lah. Dulu tak banyak. Sekarang ni asal scroll je. Akan ada lah macam social media, lawyer ke whatever lah yang bagi yang cakap pasal undang-undang ni lah. Tapi sejauh mana sebenarnya macam cakap Amin sendiri, korang sendiri pun buat content, educational content kan. Macam sejauh mana benda tu, ada tak do's and don't? Kadang-kadang takut juga kan. Tak tahulah, ataupun menyebabkan orang asyik nak minta legal advice free ke kan. Mana tahu. Itu banyak. Cakap Amin dia punya bio siap-siap dah, tak ada legal advice free. Kat situ. Tapi ada tak benda tu berlaku? Macam ada orang yang melebih-lebih ke, ataupun dari segi audience sendiri tanya legal advice ke? Okay, etikanya peguam ni you tak boleh buat marketing. Okay. Tak boleh kata saya peguam, ambil lah saya. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Nombor 2, you tak boleh bercerita tentang kes klien you lah. You ada lawyer client privilege yang perlu dilindungi. You tak boleh cerita detailing anak guam lah. Dan yang ketiganya, you tidak boleh bercerita tentang apa yang boleh jadi sub judice kepada kes. Contohnya kes tu sedang berjalan, tapi you bercerita tentang apa yang tengah evidence kes tu, semua tak boleh lah. Sebab kes tu sedang dinilai oleh judge. Dia tak nak benda tu disebarkan dalam bentuk yang tidak selamat untuk anak guam. Jadi jangan tak buat 3 benda tu, tak ada masalah lah. Sebab kalau you setakat educate, you bagi informasi, then it's okay, tak ada issue. Because you bukannya pergi bagi informasi betul hujung-hujung untuk mendapatkan khidmat peguam macam tu kan. Pilihlah saya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Jadi information should be general and should be knowledgeable to people lah. Daripada segi orang minta nasihat percuma tu banyak hari-hari, tapi tak buka lah inbox hari-hari, tak sempat. Gitu. Adalah juga. So kalau, macam kan banyak macam cendawan tumbuh kan orang tengok sekarang kan. Kalau kata ada tak orang keji-keji? Keji sebab buat konten? Biasalah. Selalu kalau masa dia suka, filter kita tak ada problem. Tak ada. Filter tu okey, muka cantik, pun comel, skincare apa, berbakat, kan? all-rounder, diminati. Macam Tuhan lah. Kalau dah benci, kita ni macam kapet rumah dia. Eyeliner salah, tapi skill eyeliner tu saya memang tak itu je. Tu salah dulu waktu dia kena kecam, eyeliner dia pun kena. Subhanallah, korang ni pun tak baik lah. So jadi kalau kena kecam ni memang pro and cons untuk muncul di social media ni, biasalah. Kita tak ada masalah. Macam Mak Nur kata tadi, advice free. Advice free ni Mak Nur kata okey lah ke, boleh ke bagi advice free? Macam ni. Dia orang tanya boleh. Belum tentu kita jawab. Kadang-kadang satu bukan bidang kita. Nombor 2, you punya soalan tu dah jawab sikit dah lebih-lebih pula. Engkau macam itulah. Tapi berkenaan dengan cendawan tumbuh peguam ni kan, pada zaman saya masa Mak Nur kata follower saya tu, sama zaman tu, memang tak ada pun. I think kalau ikut TikTok punya kategori, kita masa tu memang tak ramai. Betul. Jadi tiba-tiba sekarang ramai kan. Dan yang saya paling kelakar lah, macam menghiburkan, orang-orang yang ada di TikTok sekarang adalah orang-orang yang sama yang menggelarkan kami peguam TikTok. Tapi sekarang you pergi kat TikTok, you buat konten juga. So kita tak ada masalah. Education is good, you share supaya orang awam tahu. It's good for you to share. Tetapi dia macam ni lah. Tak, maksudnya adalah waktu kemunculan korang dekat social media waktu di awal, waktu ketika belum lagi ramai orang buat education
konten kan. Rasa Memang dulu adalah orang yang Ada. Rasa dulu boleh kira lah. Boleh kira. betul. Ada Makno orang sendiri pun kecam. adalah. Yang kecam di kalangan lawyer tu ramai. Tetapi yang ramai itulah yang sekarang sedang membuat benda yang sama lah. Which we are okay with it. We support you. You want to do content, buatlah. Jangan tiru konten orang. Buat konten sendiri. Macam tu. Macam ada jugalah. Ada. Orang kutuk. Macam maksudnya dari lawyer sendiri. Kutuk Kawan-kawan. tu memang kita openly pun kita memang nampak lah. Ada yang openly and then buat status macam kalau saya orang panggil saya peguam selebriti, saya malu sebab saya ni Yelah, peguam macam ni. you kan orang kata you bukan selebriti sebab dulu kan banyak ambil macam Selebriti. artis-artis banyak ambil you kan. Itulah orang tu lah selebriti kan. Kita ni kuli je. Itu yang dia tak faham lah. Okay. Lepas tu jadi mereka adalah buat konten-konten begini dan akhirnya mereka pun buat benda yang kita buat. Jadi kita tak ada masalah. Kita rasa Okey je masalahnya sebenarnya kita, kan. Makno, bila kita tengok konten-konten macam Makno kan, naik begitu kan. Kita ni sebagai kawan sepatutnya apa? Happy kan? Betul. Kita happy. Tapi ada orang-orang yang dia tak happy. Dan bila dia buat sesuatu, dia bukannya nak buat fokus pada diri dia untuk naik. Dia fokus kepada nak jatuhkan orang lain supaya dia naik. Maksudnya macam orang Benda lemas ni lah. dia Tekan orang untuk dia tak tenggelam. Macam tu tak lah. raihkan kejayaan. Dia menjadi macam satu penyakit dalam society kan, ataupun patutnya peguam sama peguam saling menyokong, memberikan pendapat bagi idea. Kalau nampak satu benda terjadi, kita akan cakap mungkin you patut buat macam ni atau macam mana ataupun collab lah kita panggil. Tapi instead of that, mereka membuat konten-konten yang purportedly macam nampak macam true tapi sebenarnya menghina orang lain. Dan lepas tu itu belum peguam yang, orang yang bukan peguam buat konten macam peguam dan orang Oh, percaya ada juga pula macam tu? So macam bahayalah yang tu. Yang tu bahaya sebab okeylah, katalah you ada legal degree ke ataupun ada legal background, tak kisahlah, you ada history belajar diploma public admin ke, yang ada law subject, tapi you bagi education yang menunjukkan seperti you seorang practicing lawyer. Bahayanya adalah bila you adalah social media influencer, dianggap dalam undang-undang punya social media influencer, orang akan percaya apa you cakap. Bila advice yang you bagi tu salah, orang akan terima sahaja, betul-betul. Jadi tak baguslah benda macam tu. So netizen ni pun dia tak tahu nak mengkaji dia macam mana kan, tak tahu nak cari kat mana peguam ke tak peguam. Jadi kita ni ada responsibility. You bagi ilmu tu kena bagi ilmu yang betul. Kalau you bagi ilmu yang salah, tu pun neraka juga. Betul. Macam kita yang dah praktis agak lama pun, kita pun mengakui kita ada kelemahan dan ilmu yang kita tak tahu. Jadi contohnya kalau ada orang panggil saya untuk satu topik yang saya tak pasti atau tak tahu, saya takkan selesa, saya akan recommend kawan yang lain yang lebih pandai Dalam bidang tu lah. Tapi kalau sikit saja, short saja jawapan generik yang memang saya sepatutnya tahu, saya akan call juga peguam-peguam yang dalam bidang untuk is this the correct way to say. But nowadays benda ni tak jadi macam tu. Jadi kadang-kadang dia bukan peguam langsung, tak pernah jadi peguam pun, tapi dia ulas kerja-kerja peguam sini yang 30-40 tahun. Macam datuk-datuk yang ambil kes-kes VVIP tu, yang punyalah pandai, punyalah hebat, boleh komen kata teknikal dan sebagainya. Lebih teruk lagi, dia cakap I punya konten buat POV daripada sudut pandang seorang hakim. Lagi dah teruk. So macam mana dia? Exactly. So apabila mereka ni ada ratusan ribu follower, ada orang akan mempercayai mereka, dan apabila ada orang lain komen balik konten tu, jadi follower akan marah lah. Dia pun lawyer, dia pun tahu, dia pun law student. Betul. For your information, during the law time, saya mungkin half asleep, kejap datang, kejap tak, kejap pergi toilet. Sebab apa yang kita pelajari dengan apa yang kita praktikkan sangat-sangat berlainan. Kita pakai ilmu tu tapi dia diaplikasikan. Jadi tak sama. Jadi kalau kata law student tahu, ya dia tahu theoretically. Tetapi adakah sudut pandang itu betul? Kalau betul pun, dia bukan lawyer yang mengendalikan kes tu. Jadi dia tidak ada sebarang hak untuk mengulas tentang kes-kes tertentu lah maksudnya. Kerja-kerja yang telah dibuat dengan begitu baik oleh peguam-peguam yang lain, dia semata-mata untuk satu konten murahan lah. You Kalau nak cerita panggil facts boleh, jangan comment on how people work. You don't even know, you are not even there, you know. Jadi Maksudnya lain lah kalau kau pun dalam kes yang sama. Kalau kau team tu boleh lah kau cakap peguam ni salah buat kerja, hakim ni salah itu, DPP salah, tapi kau bukan part of the team, you don't even know what transpired in court. Tapi kau terbaling tahulah. So kalau sepanjang Makno dengar ni kan, Makno rasa macam kewujudan sosial media ni sebenarnya lagi banyak menyusahkan kerja lah pula Makno rasa, betul ke? Kan? Ke sebenarnya Saya rasa daripada sudut pandangan hakim lah tiba-tiba nak jadi macam orang tu. Tak, macam ni sebagai hakim, macam saya pernah jadi magistrate dulu kan. Bila benda tu viral di social media, adalah berbahaya untuk seorang yang menjatuhkan hukuman ataupun membuat keputusan.
untuk melihat apa yang berada dalam social media. Sebab apa? Sebab you akan terpengaruh. Jangan nafikan perkara ini sebab kita ni manusia. Betul. Kita ada emosi, kita ada simpati, kita ada rasa yang macam betul ke, you know? Walaupun bukan hakim yang mendengar kes itu, you kenal satu sama lain, you know? Jadi apabila you melihat social media semasa kes yang you kendalikan tu sedang viral, it is very dangerous. Ia boleh mengganggu penghakiman yang you buat. Dia akan jadi satu benda yang macam dah ada prejudge dah. Macam tu. Jadi praktis saya lah. Semasa jadi magistrate dulu, kita masa famous tu Facebook je yang ada kecoh-kecoh, kita tak ada TikTok. Jadi I avoid reading tentang kes yang kes dikendalikan. yang dikendalikan because berbahaya lah. I don't want to be influenced. Tapi tak tahulah sekarang ni macam mana amalannya kan. Sebab dia punya viral tu terlampau dahsyat. Jadi kalau you kata you tak baca langsung tu mungkin tipulah. Kita baca-baca tapi jangan membiarkan benda itu mempengaruhi minda kita. Macam dekat sistem US kan, diorang kalau jadi juri tak boleh tengok social media, tak boleh tengok phone. Tapi kita sekarang ni kita biar orang go through social media. Yelah, tak siapa nak kawal ni pun. Siapa nak kawal, betul. Jadi boleh terpengaruh lah. Janganlah bohong cakap tak terpengaruh. Tolonglah. Saya tahu ada yang terpengaruh. Agensi penguatkuasaan pun takut dengan viral. Jadi instead of protecting the victim, mereka mengambil pendekatan untuk membantu pula cyberbully ni. Dengan cara satu, tak ambil kisah tentang laporan-laporan victim, dan kedua, mereka blok pula cara victim untuk menyampaikan cerita sebelah dia. This is what's happening in Malaysia today. Okay. Hai Allah, sebenarnya kita nak cerita kenapa bukan neraka dia orang ni. Tapi cerita dia semakin hangat kat sini Okay. Sepanjang makna sebenarnya teringat tahu sebab sekarang ni kan kes hangat sangat kisah rumah tangga orang kan. Lepas satu. Asyik-asyik. Banyak orang cerai tapi makna paling bengang kalau orang suruh cakap, apa ulaslah sikit tentang ni. Makna takkan ulas cerita tentang rumah tangga orang. Cuma makna nak tanya sekarang ni sebagai orang yang tak kisahlah macam akak pernah buat syariah kan. Memang buat syariah pun sekarang kan. Ataupun dari sudut pandang undang-undang sekalipun, kebanyakan orang akan mudah dalam apa-apa kes makna tengok ni. Bukan seksis ni I just pandangan I. Kebanyakan orang ada tendensi untuk bersimpati kepada kaum wanita lah kan. So ada tak kisah-kisah tersendiri korang yang sebenarnya sebaliknya? Maksudnya dalam cerita ni perempuan yang sebenarnya nerakanya. Ada tak? Sebab ataupun kalau bukan syariah macam ni syariah, ataupun dalam keadaan yang bukan syariah lah juga. Sebab kebanyakan orang kan bersimpati dengan perempuan. Taklah kata yang lemah lah. macam tu lah. Okay. Syariah dulu. Sebab sekarang ni sebenarnya kalau kita tengok kan dalam mana-mana keadaan kan, zaman ni dia memang akan berubah. Kadang-kadang suka ni, lepas tu suka ni. Kita tengok revolusi lah, macam sejarah kan. Mula-mula kita rasa perbuatannya ekstremis. Lepas tu bila sampai zaman tu, betul lah apa yang orang ekstremis tu cakap, dia jadi betul, dia jadi hero. Lepas tu begitulah. Sama lah mahkamah syariah juga dulu-dulu kalau ikut orang katalah, jadi lebih kepada lelaki, mahkamah akan menangkan lelaki. Lepas tu bila zaman dah berubah, baru tahu perempuan ni jadi mangsa, banyak perempuan pula menang. Dan sekarang pula zaman dia apabila social media dan sebagainya dah ada, and perempuan ni lebih ekspresif berbanding lelaki. Macam Makno lah. Makno ekspresif. Makno ekspresif beli makeup ni. So jadi bila perempuan lebih ekspresif, dia mungkin kalau dia memang aktif di social media, dia lebih suka nangis, menunjukkan emosi dan sebagainya, dan of course yang akan dipilih adalah perempuan. Tapi saya ada beberapa kes lah yang kami handle, yang mana yang menangis itulah yang orang yang memberi masalah kepada rumah tangga. Contoh, saya ada kes wanita ni dia ada boyfriend, suami dia dah ikut dia sampai, anak dia daripada baru lahir sampai umur 4-5 tahun. Lelaki dia ikut dia, suruh dia balik. Dia memang ikut boyfriend lah. Boyfriend tu pun ada anak-anak juga. And then to the point that dia last bercerai dan kahwin dengan best friend dia. So perempuan upload pula fitnah, kata bersekedudukan, tangkap basah dan kahwin. Benda-benda memang jadi. Jadi bila status-status tu akan dikongsikan oleh kawan-kawan, sebab mangsa lah, mestilah mangsa. Kita orang bercerai sebab ni, sedangkan dia yang telah membuat masalah selama beberapa tahun. Macam tu lah. Terpaling malang. Jadi saya ada, sebab tu sebagai peguam kita ada satu otak yang berfungsi begini. Apa yang kita nampak tu, selagi bukan kita handle, memang tak betul.
99% sebab dia akan ditokok tambah oleh komen-komen di bawah dan perasaan yang mulanya sikit dia nak cerita suami saya lari. Mula nak cerita tu je. Tapi sebab dia tokok tambah kasihan, hugs, I dulu pun macam ni, you know. Jadi ego itu akan menaik dan meningkat. Tu esoknya buat posting lagi pula yang lain buat pula. lagi dan bertambah dan kali ni sokongan akan menjadi lebih Bertambah. banyak. Jadi bahayanya keadaan ini adalah apabila pergi ke mahkamah syariah dan jika dia telah dibaca lebih awal, terdapat satu judgement yang lebih awal, maka menyukarkan untuk kita bawakan kes for the other side. Itulah dia. Jadi maknanya untuk orang ramai you akan tahulah apa yang kita tengok di social media tak semestinya betul. Orang yang paling terbuat jahat tu dia sendiri yang menangis-nangis menyatakan suami dia jahat sedangkan nafkah bagi. So maksudnya taklah dalam semua keadaan yang laki yang mengenai, ada juga dalam kes-kes yang you handle sebenarnya bini pun sebenarnya. Bini kaki pukul pun ada. Ya. Oh ya ke? Pukul kepala suami dia. Lepas tu bila time bercerai dekat dalam permohonan tulis suami pukul suami tu ada. Tapi pembuktian ni tu, that's why kita kata kalau katalah viral kan perkara tu, kita wakili lelaki ni tadi yang dikatakan memukul wanita, tak terharu. Habislah. Neraka lagi lah kita. Neraka lah lagi berapa kali dah dia nak enter neraka nak bagi saya. Jadi peguam-peguam pun janganlah tertekan. Kalau netizen tu menekan, kita tahu kerja kita apa. Jadi kita tak sepatutnya follow apa yang orang ramai nak. Sebab perkara ni terjadi dan orang peguam-peguam baru kan akan takut untuk ambil kes-kes viral. Kerana apa? Kerana takut kena kecam. Sedangkan kita ada badan-badan yang sepatutnya melindungi kita kan. Tapi instead kita pula yang dapat show cause for being viral somewhere, you know. Dan benda-benda ni perlu diubah. Kalau tak memang forever yang berani ambil kes viral peguam-peguam yang sama. Yang sama lah, muka-muka tu lah. Ya, Muka-muka tu. Saya nyanyi. Tiba-tiba saya nak nyanyi. Okey, baik. Kak Min? Saya rasa kalau daripada segi syariah adalah suami isteri, daripada segi jenayah mungkin yang saya pernah lalui lah adalah kes-kes yang mana mangsa rogol, mangsa sexual harassment yang membuat cerita. Oh, ada juga? Ada. Yang mereka cerita sebab dia dah termengandung contohnya. Ataupun dah kantoi dengan mak bapak. So kerana itulah dia buat report polis, tak pasal-pasal yang suka sama suka ni kena tuduh di mahkamah. So kes-kes macam tu memang teraniaya betul-betul lah. Bila you masa seronok-seronok kan, tapi bila dah kena kantoi, you buat cerita lah kat mahkamah bagi keterangan sedih. Tapi sebenarnya you want that relationship, you want that sexual intercourse. Tapi because you wanted to jaga air muka mak bapak you paksa you buat report. Ada kes-kes macam tu. So tak semua kes tu adalah genuine victim cases lah. Jangan terpedaya dengan liputan media gitu. Semata-mata. Ya. Bukan macam dulu dah. Maksudnya kalau korang first ada satu kes viral, korang baca begitu sahajalah kan? Baca. Lalu je. Tak adalah macam nak mendalami. Saya baca, saya send pada orang yang penting untuk dibaca semula nanti. Baca okay. je lah. Kita tak ada yang macam nak komen menyebabkan kita buat konten yang menghina ataupun memberi konklusi kepada benda tu. Mungkin kita buat konten on education side sahaja. Macam tu. Apakah charge tu makna dia apa? Apakah makna dia hukuman dia? Apakah riman? Tapi kalau baca komen orang memang ngeri tau. Ngeri. Memang sampai kita tak boleh nak bayangkan macam mana boleh dia orang boleh komen Banyak macam tu. masa, Sedangkan tak tahulah. kes tu baru hari ni baru aja hari ni orang kena dah kau. Tak ada kerja lain macam tu. Kesian sebenarnya kalau kita dapat tahu apa perkara sebenar dalam kes tu. Kadang-kadang satu benda je betul. Contoh pukul tu betul. Tapi membawa kepada pukul tu semua orang tak tahu. Betul. Jadi berita suami pukul isteri di penjara 3 bulan. Okey. 2 bulan maksimum. Pukul grievous. maksimum setahun. Kalau 323 lah. Okey, 323. So dia dapatlah 3 bulan katakan. Okey. So pukul bawah dayu segala Sial. sedangkan Masuk neraka lah kau semula. Kadang-kadang mungkin suami ni tak ada peguam untuk bela ataupun dia telah ditekan untuk mengaku salah sejak daripada dia tangkapan lagi. Tapi cerita sebenarnya kita tak tahu. Mungkin ada benda yang berlaku. Mungkin dia hanya membalas tapi side dia kena pukul dia tak cakap. Tapi yang tu dia kenalah dekat laporan polis. Jadi macam mana nak kata peguam tu masuk neraka tu, saya kata sebenarnya masuk syurga. Maknanya salah satu topik. Pernah ada satu kes ni, pakcik ni umur berapa 60 lebih lah. Isteri nombor 2 dia datang rumah serang. Lepas tu dia tahan kan gini. Lepas tu tarik rambut je. Dia baringkan badan dia rebah. Jatuhlah, kau terhentak lah, kau rebahkan diri sendiri. Buat polis kena penjara 12 bulan orang tua ni. Just because of your report. Padahal kau menendang orang tua tu tadi, semua dia tak buat report. Sometimes
you victimize, you buat rasa macam nak orang simpati dekat you, sampai you menganiaya orang. Satu benda saya pegang makna orang kata saya neraka ke, orang kata saya apa saja pun, arwah ayah saya pesan, selagi kita hidup ni tidak menganiaya orang lain. Betul. Saya tahu saya berada di tempat yang betul. So you macam carry on je, jalan je. Jalan terus. Tapi ada satu benda yang Makno rasa apa? Daripada dulu Makno rasa Makno memang tak boleh. Kau hanya boleh kau main tarik je, dek. Macam tu. Tak boleh jadi lawyer. Sebab macam mana orang lawyer macam, kalau Makno jadi lawyer tak boleh tau. I mesti terbawa-bawa emosi. Macam mana kita nak? Macam mana korang, macam Kak Min pernah jadi magistrate kan? Macam contoh kalau kes penceraian. Contohlah satu kes tu tiba-tiba you menang, and then anak tu dapat kat anak guam you, and then satu pihak tu mestilah nangis. Faham tak? Macam mana you nak, macam mana korang manage emosi korang tu? Faham tak? Tak manage kan. Macam mana? Kita sebenarnya dekat behind the scene kita tak manage juga, sebab manusia. kita orang. Jadi kita sedih sebenarnya. Macam kes jenayah kan, saya kurang sikit nak buat sebab saya tak boleh handle bila the fact that klien saya kalau tak bersalah masuk ke penjara. Okay. Saya tak boleh terima. Okay. Saya tak boleh tidur macam tu. Tapi tak adalah sampai kita emosi, marah di pipi, marah apa orang yang buat keputusan ke siapa-siapa lah, polis Maksudnya ke. akur lah, Kita maksudnya kena manage di ikut situ aturan lah. yang betul lah. Okay. Tapi di belakang tu kita adalah kawan-kawan yang support kita. Dia pun sekali sama je. So jadi kadang-kadang bila kita pergi satu kes yang kita rasa macam kenapa tak adil, kita emosi dia, kita rasa memang, tapi emosi dia yang baik. Emosi dia ada apa? Kita mati-mati cari jalan untuk fight the case. So itu emosi kita. Daripada fokus kepada orang-orang yang buat jahat ni. From that sad emotion, you build up a strong team to actually fight for justice. Because kena faham prinsip peguam dan perundangan ni sepatutnya is upholding justice. Kalau kau rasa kau kerja tapi kau menganiaya orang, kau hantar orang yang salah ke penjara, kau jawablah di akhirat. Begitu. Pesanan lah. Pesanan juga. Tapi kalau Mak Anor tak boleh lah. I rasa macam Susah. macam mana kita nak, macam mana kita nak bukan simpati. Tapi masa Mak Noh ambil darah dekat office kita orang tu, tak ada empathy pun. tak kesian. Ya tak apa. Lah. Tapi contoh kan Mak Noh selalu tuan contoh Kita tengok dah you mewakili Dia ada apa ni nak bagi? ahli makmal dari neraka je. Contoh macam you mewakili lelaki kan. Gaduh-gaduh, suami isteri gaduh, lepas tu kalah, yang bini tu kalah, lepas tu anak tu dapat kat lelaki tu, mak-mak tu nangis. Mak Noh sebenarnya cerita sebab itulah kalau Mak Noh call saya tak pernah angkat, sebab saya since buat syariah daripada 8 tahun lepas, saya ada satu masalah, saya tak boleh nak angkat telefon atau WhatsApp, sebab kalau orang yang dalam masalah syariah dia memang akan call you 24 jam. Oh ya? Husband I datang rebut anak. Dia. Kalau yang hal lain tak apa lagi. Hal tu memang. Jadi saya hanya akan menjawab apabila jawapan diperlukan dan jika urgent. Tapi masalahnya memang selalunya urgent lah. Tapi kalau saya dia meluahkan emosi, dia memang selalu. Tapi professionalism bekerja tu cukup sekadar kita ambil fakta, kita ambil semua dokumen, kita buat kerja dengan betul. Emosi ni kita kena kawal anak guam juga, sebab kalau tak dia akan membawa kita dragging itu diorang punya situation sampai kita pun terbawa-bawa lah. Ada je time yang kita orang breakdown. Dua-dua nangis dalam kereta pun ada. Jenis yang bawa dengan lagu nangis ada. Aduh. Macam banjir. Ada je kesedihan tu ada. Kita manusia tak nangis. Betul. Jumpa klien kat penjara nangis. Keluar tu baru nangis. Dalam tu Kuat lah. Lawyer lah. I think you should kat luar. Macam I cannot promise you anything, you know. Keluar tu macam nangis. Aku pandang kau pandang aku, dia jalan. Emosi tu ada sebab kita manusia, tapi kita tak boleh bawa kesedihan tu dalam kes. Kita tak boleh bawa kesedihan tu di social media. Kita tak boleh buat konten macam maki-maki orang. Tak puas hati, tak boleh. Because kita bawa nama anak-anak, kita bawa nama mak, kita bawa nama profession kita. Jaga nama baik lah. So sebenarnya banyak lagi tau. Banyak. Kalau sembang dengan orang tak habis-habis. 2-3 hari, 4 hari, 4 malam tak habis. Tapi permintaan Manulas bagi tahu kat Nurtizen, bukan Nerakazen Nurtizen. Kenapa peguam sebenarnya bukan sebelah kaki masuk neraka? Silakan. Kenapa bukan? Kenapa sebenarnya bukan? Kenapa sebenarnya bukan? Sebab peguam adalah satu kerjaya yang mana kita bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan dalam proses yang betul. Kita kena pastikan semua proses perundangan tu berjalan dengan baik dan dipatuhi. Undang-undang dipatuhi. So tugas kita bukan untuk
menyatakan siapa salah ataupun membela pesalah saja. Kita make sure prosedur tu berjalan dengan betul. Kita membela tu kerana kita ada proses undang-undang yang berhak untuk semua orang. Kita ada Perlembagaan Persekutuan, artikel 5 yang mengatakan semua orang berhak diwakili Perguam. Jadi tanggungjawab kita adalah untuk memastikan hak-hak itu terjamin. Kalau kita gagal buat sebegitu, barulah kita pergi ke neraka. Tapi selagi kita menjalankan tanggungjawab kita, selagi kita tidak menganiaya, selagi kita bekerja dengan baik, kita ikut deadline, kita tak tipu duit anak guam, kita tak ambil fee lepas tu tak datang court, kita hantar orang mention je kan. Lepas tu kita ambil fee, kita tak cross examine pun, tidak ada soalan. Itu neraka. Itu neraka. Jadi, terus, bukan sebelah. yang bekerja dengan baik, insya-Allah lah. Allah saja yang tahu niat kita. Ya, betul. Insya-Allah mungkin sebaik-baiknya kita tidak ke neraka lah. Tapi tengok juga aku semayang ke tak gitu. Betul. Okey. Kenapa Peguam bukankah sebelah kakinya di api neraka? Peguam yang beretika dan bekerja keras dan memastikan hak anak guam tu terpelihara, saya kata dia masuk syurga. Okey, sebab Min dah ulas apa yang sama je. Saya nak cakap ni je. Contoh peguam yang mewakili, dia kata suruh orang datang ramai-ramai, siapa kena scam carilah saya. Lepas tu dia wakili scammer. Itu neraka. Itu neraka. Peguam yang jumpa anak guam dia, lepas tu kata kat anak guam dia, mengaku salah sebab kau memang salah. Neraka. Ada sedangkan anak guam tu tak bersalah. Itu contoh-contohnya. Aku salah lah, jimat masa dia tu. Jadi untuk bagi saya, kalau anak guam dah bagi satu amanah kepada kita dan kita jalankan amanah tu, semoga ia mencukupi lah untuk kita. Saham akhirat kita. Saham akhirat lah. Jadi yang lain tu Nurtizen, Nerakazen, Muhammadizen, semualah. Jadi yang mereka ni semua terpulang. Tapi setiap kata-kata mereka yang dilemparkan tu, mereka mempunyai tanggungjawab terhadap diri mereka sendiri. Betul. Jadi semoga kalau doa yang ataupun perkataan baik dilemparkan tu, kita pun doakan yang baik juga. Tapi kalau dilemparkan perkataan buruk-buruk tu, kita pun tak tahu nak jawab macam mana. Kita juga manusia biasa. Cuma kita jawab juga, tapi tak adalah tulis kat komen. Okey, itu korang punya jawapan makna pula. Tak tahu harap anak ni betul lah. Makna rasa sebenarnya Peguam ni dia neraka selagi khidmat dia tak diperlukan oleh seseorang tu. Faham tak maksud Mano? Maksudnya macam ni. Memanglah korang ni neraka, sampailah orang tu terkena tuduh nak cari korang, barulah korang tu ahli syurga. Betul. Ada orang yang kutuk kita lah dari tempat kami kita jadi peguam banyak. Maksudnya korang ni sentiasa ahli neraka, sehinggalah dia kena tuduh dan dia mencari lawyer, barulah korang ahli syurga ketika itu. Makna nak masukkan ke tak ni, kita pernah pergi penjara, ada orang datang kita kan, minta maaf sebab pernah kutuk kita. Oh ya? Pernah kutuk anak guam kita. Dia kutuk anak guam kita mengabai, lepas tu suami dia masuk dalam sebab mengabai. Lepas tu suami dia masuk dalam. You see, hidup ni berputar. Betul. Hari ini kalau kata kita, mungkin esok Allah uji. Sebab kita fikir, kena ingat semua yang berlaku dalam dunia ni adalah ujian Allah untuk setiap manusia tu. So ujian kita berbeza-beza. Jangan kata orang, satu hari Tuhan bagi kat engkau cash. Betul. So harapnya, apa orang kata, at least lah terbuka lah sikit minda. Sebab Mano pun dulu macam tu juga. I pun nerakazen juga dulu. Cuma sebelum tu kita belum kenal lah. So harapnya at least orang ada macam terbuka lah sikit. Kenapa tugas peguam tu apa? Kenapa dia orang buat macam tu? Kenapa dia orang membela orang tu? Janganlah menerakazenkan orang. So at the end of the day, kita kena komen yang baik-baik je kat social media ni. Sebab korang kalau berdosa, kena minta ampun dengan orang tu walaupun kau ada dua kat dahi. Kau tak boleh masuk syurga juga kalau kau tak pergi kat orang tu, minta maaf sendiri dengan orang tu. Betul tak? Betul. Jangan letak DP Al-Aqsa tapi posen pun tak nak dema. Jangan. Itu neraka betul. Okay, so nanti kita kalau ada apa-apa lagi korang nak cerita, nak tahu tentang apa bidang-bidang peguam ke apa semua, korang komen kat situ, nanti boleh kita jemput lagi. Okay, terima kasih banyak datang ke studio kita yang cantik ini. Okay, terima kasih The Goods Interior Yes. Okay, cantik kan? Okay, nak sponsor office I tak So nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.